Okey, seorang je yang akan baca doa. Cikgu nak minta Tenggelam hari ni buka suara ni. Jangan buka video. Amir Ryan lah baca doa. Okay, yang lain kita tanda tangan. Aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Amin. Kau tengah belajar. Kau tengah belajar lah, Matuk. Cikgu Farihah. Tak dengar. Cikgu tak dengar. Mute. Cikgu mute. Cikgu mute. Oh. Okey, cikgu mute tadi. Ya Allah, tak dengar. Buka kamera kakak. Okey. Tadi cikgu cakap pasal buku ni tak dengar Tak dengar sebab tadi cikgu mute. Okey. Tak sedar. Cikgu Farihah. Mula, cikgu ulang semula. Cikgu Farihah. Saya cakap hai. Hai. Okey, hai. Okey, yang lain boleh mute kan? Nanti kawan-kawan tak dengar suara cikgu. Okey, tadilah cikgu mute kan? Okey. Thank you semua. Okey. Cikgu ulang semula, ini ialah buku teks. Okey. Dan ini ialah buku aktiviti. Okey, untuk buku teks, siapa yang dia tak ambil lagi buku kat sekolah, dia tak ada lagi buku ni. Jadi cikgu akan uploadkan versi PDF dekat dalam Google Classroom untuk rujukan kamu. Boleh tengok dekat telefon ke, boleh tengok dekat komputer ke. Okey, yang dalam bentuk PDF tu. Untuk yang buku aktiviti,
kamu yang tak ada lagi tu, cikgu akan ambil gambar muka surat mana yang kamu kena buat. Latihan muka surat mana yang kamu kena buat, cikgu ambil gambar dan cikgu upload dalam Google Classroom juga. Untuk yang tak ada printer, yang tak boleh print gambar tu, kamu boleh tulis sahaja jawapan, tulis jawapan sahaja. Contohnya kamu tulis muka surat berapa, muka surat 1, okay, jawapan yang pertama apa, jawapan yang kedua apa, macam tu je. Okay, tak payah lukis ke apa ke, tak payah. Sebab cikgu nak senangkan asalkan kamu dapat faham apa yang kita belajar ni. Okay, sebab cikgu tahu ada yang tak ada buku, jadi tak apa, tak ada masalah begitu, kamu boleh tulis je atas kertas jawapan dia. Okay. Tu yang cikgu cakap tadi. Yang cikgu cakap seorang-seorang tadi. Okay. Sekarang ni kita pergi pada subjek hari ni iaitu kemahiran saintifik. Okay, kemahiran saintifik ni apa? Kalau kita nak buat salah satu eksperimen ataupun kita nak buat kita nak belajar tentang sains, kita kena ada beberapa kemahiran. Okay, jadi kemahiran tu lah kita nak belajar hari ni. Okay, kita pergi pada kemahiran yang pertama. Okay, kita pergi pada kemahiran yang pertama iaitu kemahiran proses sains. Okay, yang pertama kita ada kemahiran memerhati. Okay, yang ni cikgu cuma ulang kaji saja. Kemahiran memerhati kamu dah pun pelajari masa di tahun 1. Tahun 2 pun ada belajar juga kemahiran memerhati. Jadi memerhati ni kita menggunakan semua deria kita, iaitu deria melihat, deria mendengar, deria sentuhan, deria bau dan juga deria rasa. Okay, jadi dalam kita buat eksperimen, kita buat uji kaji, bila kita ditanya tentang pemerhatian, okay, berikan pemerhatian kamu. Jadi kamu kena guna deria ni. Apa yang kamu boleh nampak, kamu cakap. Apa yang kamu boleh bau, kamu cakap. Okay, itu kita panggil kemahiran memerhati. Kemudian kemahiran yang kedua, kemahiran mengelas. Okay, sekarang ni kalau kamu tak tengok buku pun tak apa. Tumpukan pada slide yang cikgu letak ni. Tak payah tengok buku kamu lagi. Okay, kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas ni apa? Bila kita susunkan, kita asingkan sesuatu kumpulan contohnya macam kat dalam slide ni cikgu guna kumpulan haiwan kepada ciri yang sama. Contohnya ciri dia ada 2 kaki. Jadi dia pun kita letakkan satu kumpulan haiwan ni sama-sama geng-geng dia 2 kaki semua. Dan kita tak boleh campur dengan haiwan lain yang ada 4 kaki. Tu kita panggil, kita kelaskan ikut ciri fizikal. Kemudian ada haiwan yang 4 kaki, kita kumpulkan haiwan 4 kaki satu kumpulan. Kita asingkan haiwan 4 kaki dengan haiwan 2 kaki. Itu kita panggil sebagai mengelas. Ataupun kita juga boleh kelaskan macam kamu, murid-murid cikgu kelaskan mengikut umur. Murid yang umur dia 7 tahun, dia masuk kelas tahun 1. Dia tak boleh campur dengan murid umur 8 tahun. Murid 8 tahun masuk kelas tahun 2. Sebab itu maksudnya cikgu kelaskan mengikut umur. Jadi mengelaskan. Yang kedua ni kemahiran mengelas. Ini pun kamu dah belajar masa tahun 1 dan tahun 2. Okay, next. Kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Ini kemahiran yang baru, jadi kamu tengok betul-betul. Okay, kita ada beberapa alat yang kita guna untuk nak mengukur. Contoh yang kat atas ni, panjang ni yang ada nombor ni, electronic device caliper. Ataupun alat yang kita panjang satu benda dan dia ada nombor terus keluar. Kita tak payah susah-susah nak baca. Dia akan keluar terus bacaan dia dekat situ. Dia digital. Okey, jadi kat situ itu adalah salah satu contoh mengukur menggunakan nombor. Tapi dia senang sebab kita tak payah tengok dah berapa bacaan dia. Dia tolong bacakan untuk kita. Okey. Tapi kalau kita guna pembaris contohnya kan. Contohnya kita guna pembaris. Pembaris ni di mana ada nombor keluar. Kita kena baca sendiri. Kita kena baca sendiri. Tu kita guna pembaris. Pembaris juga kita panggil alat untuk mengukur. Dia ada unit dia. Ada unit sentimeter, ada unit inci. Ada kalau kita pakai tip yang panjang tu,
dia guna meter. Okey, jadi itu kita proses mengukur. Kemudian selain daripada kita ukur panjang, kita pun ada juga ukur masa. Macam jam warna kuning tu, itu ialah masa. Kita ukur masa. Contohnya ada pertandingan lumba lari kan, acara lumba lari. Okey, pengadil tu dia ukur masa. Siapa yang masa dia berlari paling pantas. Jadi dia akan menang. Itu kita panggil mengukur masa. Dalam masa kita ada unit juga, ada unit jam, ada unit minit, ada unit saat. Itu mengukur masa. Dan kemudiannya satu lagi yang terakhir yang tepi ni, yang dalam bekas ni, ini nama dia kita panggil bikar. Bikar ni dia ada bacaan dia. Nampak dekat dia punya balang dekat bikar ni dia ada nombor kan, 100, 200, 300. Okey, 100, 200, 300 tu apa? Itu ialah isi padu cecair. Isi padu cecair. Contohnya kita letak air dekat dalam bikar tu, bila sampai air tu paras 500, itu bermaksud 500 ml air. Itu ialah isi padu. Unit dia ialah mililiter. Okey. Jadi untuk kita nak mengukur ni, kita kena ada kemahiran. Kita kena tahu macam mana cara nak mengukur. Boleh tengok pada gambar yang cikgu letak kat situ. Langkah pertama dan langkah yang kedua. Okey, langkah pertama dalam kita nak mengukur panjang sesuatu objek, kita kena pastikan kita kena mula ukur daripada angka sifar. Daripada angka sifar. Tengok dekat tip tu, tip warna kuning ni. Okey, tengok walaupun penghujung tip tu di sini. Ni ialah penghujung tip. Tapi dia tak letak pun kayu tu dekat sini. Sebab dia kena mula ukur daripada sifar. Jadi dia letak kat sifar. Dia letak pada nombor sifar kat sini. Nampak kat sini. Dia tak letak kayu tu daripada awal tip ni, awal pita ni. Dia letak daripada sifar. Sebab itu ialah kiraan yang tepat. Kita kena mula kira daripada sifar. Dan macam mana kita nak ambil bacaan? Okey, ambil bacaan kita kena, mata kita kena selari dengan bacaan tu. Kita tak boleh tengok daripada atas, kita tak boleh tengok daripada bawah. Kita kena tengok sama paras. Okey, sama juga macam kalau kita nak ukur air. Contohnya cikgu letak air dalam satu bekas. Contohnya ni bekas cikgu boleh ukur paras air ni. Contohnya bekas cikgu ni dia ada nombor kat sini. Dia ada berapa ratus ml, berapa ratus ml kan. Bila cikgu nak tengok, cikgu mana boleh ni paras dia air kan, ni paras air. Cikgu mana boleh tengok daripada atas. Air paras tu dekat atas. Cikgu tengok daripada bawah macam ni. Bacaan kita tak tepat. Ataupun benda tu ada dekat bawah, cikgu tengok daripada atas macam ni. Tak tepat, bacaan dia tak tepat. Dia mesti macam mana yang tepat? Kita tengok sama paras. Mata kita sama paras dengan air. Tapi cikgu ni tak boleh lah, sepatutnya tak boleh pegang macam ni. Kita kena letak atas meja, atas permukaan rata, barulah kita ambil bacaan. Kalau kita pegang pun tak tepat juga. Dia kena letak sepatutnya. Ni cikgu tunjuk je lah. Okay. Jadi macam tu cara kita nak ukur. Mata kita mesti kena sama paras dengan meniskus. Mungkin nanti kamu akan jumpalah perkataan meniskus. Meniskus tu ialah paras dia kat mana. Senggat yang mana. Senggat yang ada air tu contohnya. Senggat yang penghujung pembaris tu. Tu kita panggil meniskus. Mata kita kena selari dengan meniskus. Okey, itu ialah cara mengukur. Cara mengukur menggunakan nombor. Okey, itu kemahiran yang seterusnya. Kemudian kita ada juga kemahiran membuat inference. Okey, apa dia inference ni? Inference ni kita panggil keterangan atau kesimpulan awal berdasarkan sesuatu pemerhatian. Bila kita tengok satu perkara, kita boleh fikir, oh agaknya kenapa benda ni berlaku? Kita buat kesimpulan awal. Dan kesimpulan kita tak semestinya betul. Tapi itu kita panggil kesimpulan awal. Contohnya macam mana? Tengok gambar ni. Okey, ini gambar kita nampak pokok ni ada macam tak sihat. Daun dia macam makin ke bawah je, layu je. Sebab tak Kemudian ada daun yang berwarna kuning.
Okey, nanti dulu. Kita tengok dulu. Pemerhatian dulu. Bila kita tengok, mula-mula pertama sekali kita kena buat pemerhatian. Kita nampak pokok ni macam layu. Kita nampak daun dia warna kuning. Kita nampak macam tak sihat pokok ni. Okey, itu kita panggil pemerhatian. Jadi, itu ialah pemerhatian. Tapi bila kita nak tengok inference, kita kena cakap benda lain. Kita kena terangkan agak-agaknya kenapa pokok tu layu. Mungkin pokok ni terkena racun. Ataupun macam Sarah cakap tadi, mungkin pokok ni tak dapat air. Ataupun mungkin pokok ni diletakkan dekat tempat yang gelap macam ni, dia tak dapat cahaya matahari. Itu semua kita panggil sebagai inference. Benda yang kita tak pasti lagi tapi kita agak je. Kemungkinan itulah dia, kesimpulan awal. Kalau kita nak tahu kesimpulan awal kita tu betul ke tak, kita kena buat eksperimen. Kita kena buat uji kaji, baru kita buktikan betul kita punya kesimpulan tu. Okey, jadi inference untuk gambar yang pertama ni ialah pokok itu terkena racun contohnya. Boleh je bagi jawapan lain juga. Mungkin pokok ni terkena tak dapat air, pokok ni tak kena cahaya matahari. Okey, contoh lagi. Gambar yang kedua, pemerhatian yang kita nampak. Ikan-ikan tu semua mati. Sebab apa? Kita tak tahu sebab apa. Kita kena buat uji kaji tu sebab apa? Sebab air tu kotor. Kemungkinan air tercemar. Ya, kemungkinan air tercemar. Jadi inference dia ialah air tercemar. Okay. Jadi itu contoh inference yang cikgu bagi. Dan kita jangan tersilap antara inference dengan pemerhatian. Jangan tersilap. Pemerhatian kita mesti tengok benda yang kita nampak. Inference yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Kita macam agak-agak je. Kita rasa kemungkinan je. Kita buat kesimpulan awal je. Berdasarkan pengetahuan kita. Kita tahu kalau air tercemar boleh menyebabkan ikan mati. Jadi, kita pun letak inference dia air tercemar, air sungai tercemar. Okey, dan yang gambar yang ketiga, pemerhatian dia kita nampak kereta tu berasap. Kita nampak kereta tu berasap je. Dia tak tahu lagi sebab apa ni. Tu kita buat kesimpulan awal. Kalau kereta tu enjin dia panas, kalau enjin dia panas, boleh menyebabkan kereta terbakar, kereta berasap. Jadi tapi sekarang ni kita nampak ada api tak? Kita tak nampak ada api. Kita tak boleh cakap kereta terbakar. Kita cakap kereta berasap. Sebab itu yang kita nampak. Okey. Dan seterusnya. Ini ialah membuat inference. Cikgu bimbang kamu bila kita belajar membuat inference ni, nanti kamu buat latihan nanti, cikgu tak nak kamu tertukar antara pemerhatian dengan inference. Kita betul-betul kena tahu pemerhatian tu ialah benda yang kita nampak, kita dengar, kita boleh sentuh, kita boleh rasa ataupun kita boleh bau. Itu pemerhatian. Okey, next kita tengok pada kemahiran seterusnya, kemahiran meramal. Kemahiran meramal ni apa? Kita boleh anggarkan apa yang akan berlaku. Berdasarkan tahap pengetahuan kita. Okey, contohnya kita tengok pokok ni. Pada hari kedua dia tinggi macam tu, pada hari kelima dia tinggi sikit, hari yang ke-10 dia lagi tinggi. Agak-agaknya pada hari yang ke-15 apa yang berlaku pada pokok ni? Adakah pokok ni semakin rendah pula? Adakah daun dia berkurang? Adakah daun dia semakin banyak? Semakin tinggi pokok ni? Jadi kita boleh ramal. Sebab kita nampak daripada hari kedua tu, dia bilangan daun dia semakin banyak, pokok dia semakin tinggi. Jadi bila orang tanya kita hari yang ke-15 apa yang jadi kat pokok ni? Kita boleh ramalkan kemungkinan pokok ni akan semakin tinggi dan daun dia semakin banyak. Okey, kejap lagi kalau kita punya sesi Zoom ni termati sendiri, kamu boleh masuk semula dekat link yang cikgu bagi tadi. Okey, sebab kita ada masa 40 minit je. Okey. Sekarang ni kita sambung je sampai dia mati sendiri. Okey. Contoh lagi, kita nampak awan tu macam warna gelap macam ni. Kita ramalkan apa yang akan berlaku. Kemungkinan hari akan hujan kejap lagi. Sebab kita dah nampak dah awan tu dah mendung. Okey.
Dan seterusnya. Gambar kek ni. Kita nampak warna yang digunakan oleh di kereta ni, orang yang hias kek ni, dia guna warna putih, warna merah, warna kuning. Lepas tu dia ulang balik. Putih, merah, kuning. Jadi agak-agak selepas warna kuning ni warna apa dia akan buat? Dia akan letak. Putih. Putih, merah, kuning. Putih. Putih. Sebab kita dah nampak dah sebelum tu dia buat gila-gila kan. Dia buat 3 warna tu, lepas tu dia ulang lagi. Maksudnya kita dah boleh ramal selepas warna kuning, warna apa? Warna putih. Itu kita panggil kemahiran meramal. Okey, dan yang terakhir untuk kelas hari ni, kemahiran berkomunikasi. Okey, bila kita dapat salah satu maklumat, kita dapat salah satu ilmu, kita nak bagi tahu dekat orang lain. Macam mana cara kita nak bagi tahu ke orang lain? Mungkin cara yang pertama kita boleh lukis. Kita guna lakaran. Kita lukis gambar dia dan kita bagi tahu ke orang lain supaya orang lain boleh tahu. Oh, macam tu rupanya kalau dalam keratan retas gigi tu macam tu, ada apa dekat dalam gigi tu. Daripada kita seorang je tahu, kita boleh bagi semua orang tahu dengan cara kita lukis, dengan cara kita tulis. Itu dipanggil kemahiran berkomunikasi. Sebab apa? Sebab dalam sains ni, kalau kamu besar nanti jadi seorang penyelidik, jadi seorang saintis contohnya, kamu cuba sesuatu yang baru yang orang lain semua tak pernah tahu lagi. Kan? Contohnya kamu buat operate mata dalam mata manusia ni ada apa? Kan? Kamu kaji dalam mata manusia ada apa? Kemudian kamu tahu, oh ada bahagian yang nama dia macam ni, ada bahagian nama dia macam ni. Tapi orang lain semua tak tahu lagi. Sebab kamu yang baru pertama kali cuba dan baru tahu benda tu dalam tu ada apa. Jadi kamu pun tuliskan tentang benda tu. Kamu lukiskan tentang benda yang baru tu untuk orang lain pun tahu juga. Itu kemahiran berkomunikasi. Okey, dalam kamu macam masa murid-murid ni, bila kamu buat uji kaji dalam makmal contohnya, kita buat uji kaji, hasil uji kaji kita tulis dalam bentuk jadual, kita tulis dalam bentuk carta, kemudian kita hantar dekat orang atau kita letak dekat website mana-mana, menandakan orang lain boleh baca juga apa yang kita belajar, apa yang kita cuba. Okey, kat sini sampai sini kita belajar untuk kemahiran proses sains sampai tajuk komunikasi. Okey. Next, kita nak tengok latihan. Okey, latihan ni daripada buku aktiviti kamu. Buat daripada muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama ni, nampak tak slide latihan? Okey, dalam muka surat yang pertama dulu. Tengok muka surat yang pertama. Kemahiran saintifik, kamu kena, cikgu bagi arahan nanti lepas ni kamu buat sendiri. Yang pertama, muka surat pertama ni kamu kena padankan organ deria. Dia punya ayam. Organ deria dengan pemerhatian. Okey, padankan mana yang sesuai. Kemudian, yang tu senang ni cikgu rasa. Muka surat 2 pula, nanti kamu kena nyatakan berapa banyak deria, beberapa deria pun yang mungkin terlibat untuk memerhatikan objek di bawah. Okay, jadi kalau kamu, contohnya gambar tu, kamu kena guna deria bau, deria rasa contohnya. Ya? Cikgu Fariha kena tulis tarikh ke tak payah? Tulis tarikh. Hari ni 29 hari bulan 1. Kena tulis hari dengan tarikh juga? Hari dengan tarikh. Tarikh sahaja. Okey. Tarikh sahaja. Okey. Tak payah buat lagi sekarang ni, tengok dulu. Cikgu terangkan semua dulu. Nanti kan Sarah buat yang tadi, Sarah tak dengar cikgu terangkan yang muka surat lain. Okey. Muka surat 2, kamu tulis deria yang digunakan untuk tengok untuk buat aktiviti dalam gambar tu.
Okey. Kalau ada 2 deria guna, tulis 2-2. Kalau ada 1 je deria guna, tulis 1 je. Okey, ya Amar? Saya nak pergi kat air saya sekejap Okey. Okey, kemudian muka surat 3, apa yang kamu kena buat? Kamu kena kelaskan benda hidup. Tengok dekat dalam gambar tu. Okey, ada benda hidup. Ada berapa kumpulan benda hidup. Dan kamu asingkan benda hidup tu. Contohnya, dekat dalam gambar tu ada manusia dan haiwan. Jadi kamu pun asingkan manusia, apa kumpulan manusia. Haiwan, apa contoh haiwan. Fariha. Ya. Cik Fariha. Kena tulis nombor juga ke dalam kotak tu. Kotak. Tak payah tulis nombor. Bukan yang Tulis benda hidup. Benda hidup. Benda hidup tu tulis dalam kotak yang paling atas tu. Yang 1 tu. Okey, itu benda hidup. Kemudian bahagian benda hidup. Dalam tu ada benda hidup apa? Ada haiwan dan juga tumbuhan. Jadi dalam satu kotak belah kanan tulis haiwan, belah kiri tulis tumbuhan. Lepas tu Kemudian dekat dalam kotak besar kat bawah tu tulis contoh-contoh haiwan, tulis contoh-contoh tumbuhan yang ada dalam gambar. Lepas tu tulis nombor ke cikgu? Ke Tak tak? payah tulis nombor. Tak payah. Okey. Okey. Itu muka surat 3. Kemudian pada muka surat 4, okey ni muka surat 4 pula. Pada muka surat 4, kamu kena pilih alat mengukur yang betul dan juga unit piawai. Okey, unit piawai ni apa? Unit piawai ni contohnya kalau kita ukur masa, unit piawai dia dalam unit saat, unit minit, unit jam, itu unit piawai. Tapi dalam latihan ni dia suruh pilih 1 je. Apa yang dalam pilihan kotak-kotak ada kat atas tu, kamu tulis dekat unit piawai. Kalau unit untuk berat, satu benda berat kan, benda berat tu, kita guna unit apa? Kita guna unit gram, kilogram. Okey, itu kita guna unit yang kita guna untuk ukur berat. Dan kalau untuk ukur apa? Panjang, kita guna meter, sentimeter, kilometer. Itu unit untuk ukur panjang. Okey. Jadi kamu kena pilih alat ukur apa yang sesuai dengan gambar, unit piawai apa yang sesuai dengan gambar tu. Okey. Itu muka surat 4. Kemudian beralih pada muka surat 5. Okey, muka surat 5 kamu kena ukur sendiri menggunakan pembaris kamu. Okey, cikgu nak semua kamu ukur dalam unit sentimeter. Sebab sentimeter ialah unit piawai untuk panjang. Jadi kamu ukur panjang. Okey, tengok kat sini. Contoh dia. Okey, dia ada jadual juga. Sama macam kita. Dia ada jadual. Tapi jadual dia ialah jenis buah-buahan kegemaran dan bilangan murid yang suka buah tu. Okey, dia ada betik 8 orang suka. Durian 9 orang suka. Pisang ada 7 orang suka. Tembikai ada 6 orang yang suka. Okey, jadi daripada maklumat dalam jadual tu, dia pun buat graf ataupun carta. Dia panggil carta kat sini, carta palang. Okey. Tengok dalam carta dia apa yang ada. Soalan. Saya ada soalan. Saya ada soalan. Kejap-kejap Sarah. Okey. Kejap-kejap. Kita tengok yang ni dulu. Sarah tengok yang ni dulu. Alai. Okey. Jadi apa tu? Okey, tengok-tengok. Daripada jadual tadi, kita nak jadikan dia carta palang, kita kena buat garisan dulu. Garisan bawah, melintang. Okey, kat situ kita letakkan tajuk dia jenis buah-buahan. Okey, itu jenis buah-buahan. Kemudian kita tengok pula pada garisan yang menegak tu, yang ke atas tu. Itu ialah bilangan murid
bilangan murid dalam kurungan orang, berapa orang. Kan? Okey. Jadi jenis buah-buahan yang ada dalam jadual tu apa? Ada buah betik, durian, pisang dengan tembikai. Jadi kamu pun letak dekat bawah tu tajuk dia. Betik, durian, pisang, tembikai. Nampak ni dekat bawah ni. Ni betik. Kemudian dia letak durian. Dia letak pisang. Kemudian dia letak tembikai. Kenapa dia ambil 4 buah ni? Kenapa dia tak buah anggur, buah oren? Kenapa? Sebab dia tengok dalam jadual ada 4 ni je. Dia guna jadual yang kat atas ni. Ada 4 buah ni je. Jadi dia pun letakkan kat bawah ni 4 jenis buah yang ada dalam jadual. Okay. Lepas tu dekat tepi ni, dia letakkan nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia lukiskan petak untuk betik ni ikut nombor dia. Contohnya nombor dia tadi dekat atas tu dia tulis betik 8 orang suka buah betik. Jadi dia kena lukis petak untuk betik ni sampai tinggi dia nombor 8. Okey. Durian 9 orang yang suka. Dia kena lukis durian ni petak dia tinggi sampai nombor 9. Sebab 9 orang suka. Pisang, berapa orang suka pisang? 7 orang suka. Jadi dia pun kena buat garisan tinggi sampai nombor 7. Okey. Macam tu dia tembikai. Tembikai 6. 6 kan. Dia lukis sampai 6. Okey. Jadi macam Sarah tanya tadi, warna dia macam mana? Macam ni dia suka. Dia ikut suka je. Dia letak warna ikut suka hati je. Macam kamu pun boleh buat suka hati kamu. Boleh warna tu boleh tukar ikut suka hati, kreativiti kamu.